Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Cikgu Suhaida dalam PDPR Online Sains tahun 4 UM, iaitu pada hari ini 7 Mac 2021 hari Ahad. Okey, untuk hari ini kita akan mempelajari tajuk kemahiran proses sains, iaitu mentafsir data dan mengenal pasti jenis-jenis cara untuk mentafsir data berdasarkan peristiwa. Okey, ini tajuk kita. Okey, apa itu mentafsir data? Mentafsir data ialah kemahiran yang memberikan penerangan secara rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang telah kita kumpulkan. Okey, itu adalah maksud mentafsir data. Okey, mentafsir data ada pelbagai jenis, iaitu data dengan menggunakan jadual, carta pie, carta parang, carta pengelasan dan mentafsir data menggunakan penerangan. Okey, ini adalah jenis-jenis bagaimana kita hendak mentafsir data daripada soalan yang kita baca. Kita akan menggunakan untuk mentafsir data. Okey, contoh kat sini. Okey, ini adalah mentafsir data jenis jadual. Okey, macam mana kita nak mentafsir data jenis jadual? Okey, murid-murid boleh rujuk dalam buku teks tajuk kemahiran proses sains, iaitu mentafsir data. Okey, di sini ada contoh mentafsir data jadual di mana menunjukkan gambar dan jadual. Okey, yang ini adalah jadual. Okey, ini adalah gambar. Okey, daripada gambar ini dia tukarkan gambar ini dalam bentuk jadual, iaitu mentafsir data dalam bentuk jadual. Okey, di sini bila dia menjalankan eksperimen, hasil dapatan daripada eksperimen itu ditukarkan dalam bentuk jadual untuk memudahkan murid-murid memahami apa uji kaji yang mereka jalankan dan hasil yang mereka dapat daripada uji kaji yang mereka hasilkan. Okey, ini adalah mentafsir data dengan menggunakan jadual. Okey, ini adalah contoh dia. Pertama, di sini ada tajuk tempat makan burung, bilangan burung. Dia mengkaji daripada hari pertama, kedua, ketiga, hari keempat dan hari kelima. Kemudian bilangan burung yang jumlah bilangan burung yang didapat diletakkan di dalam jadual ini. Okey, contoh kat sini. Okey, tempat makan burung A. Di sini gambar A. Okey, hari pertama bilangan burungnya 4. Okey, 4 ekor. Okey, kemudian hari kedua. Okey, hari kedua 8. Kemudian hari ketiga 7. Hari keempat 9. Hari kelima 5. Dan jumlah bilangan burung yang didapati selama 5 hari adalah 33 ekor. Okey, itu adalah contoh dalam bentuk jadual. Begitu juga tempat makan burung B dan C. Dia akan mencatat hasil keputusan ditukarkan dalam bentuk jadual, iaitu kaedah kemahiran proses sains mentafsir dalam bentuk jadual. Okey, data dia ditafsir dalam bentuk jadual. Okey, kemudian mentafsir data dalam bentuk penerangan. Okey, macam mana dia nak mentafsir data dalam bentuk penerangan? Okey, di sini ada satu contoh. Okey, ini adalah mentafsir data dalam bentuk penerangan. Okey, kita baca sesama. Okey, ini ada dalam buku teks. Murid-murid boleh buka buku teks dan rujuk. Okey, dalam buku teks apa yang saya bacakan ini.
Okey, mereka kemudiannya memberikan penerangan kepada rakan-rakan yang lain tentang data yang diperolehi seperti di bawah. Okey, sini ada murid yang berpakai baju biru. Okey, tempat makan A paling banyak didatangi burung. Kemudian kawan dia jawab, tempat makanan B pula paling sedikit didatangi burung. Dan kawan dia lagi seorang cakap, bilangan burung yang datang direkodkan selama 5 hari. Okey, penerangan yang diberikan oleh Faris dan rakan-rakannya ialah contoh mentafsir data. Okey, dia mentafsir data dengan memberi penerangan. Okey, jadi murid-murid akan dapat tahu daripada penerangan ini, murid-murid dapat data-data yang diperlukan. Okey, ini adalah cara penerangan. Okey, kemudian ini adalah mentafsir data cara menggunakan cartapai. Okey, menggunakan cartapai. Okey. Daripada soalan ditukarkan data-datanya dalam bentuk cartapai. Okey, contoh kat sini ada satu cartapai iaitu cartapai cara murid datang ke sekolah. Ada 4 cara iaitu berjalan kaki, menaiki bas, menaiki basikal dan menaiki kereta. Okey, setiap cara murid ini diletakkan warna yang berbeza untuk mengenal pasti cara murid datang ke sekolah. Okey, contohnya yang warna hijau adalah yang menaiki bas. Yang warna ungu menaiki kereta. Yang berwarna biru berjalan kaki. Dan yang berwarna coklat menaiki basikal. Okey, ini cara penggunaan mentafsir data menggunakan cartapai. Okey, diletakkan dalam bentuk cartapai. Di sini kita dapat lihat menaiki bas lebih ramai. Okey, berbanding berjalan kaki. Okey, berjalan kaki ni paling sedikit. Okey. Jadi kat sini tafsiran data yang kita dapati daripada cartapai, bilangan murid yang menaiki basikal sama dengan bilangan murid yang berjalan kaki. Maknanya kat sini kita dapat daripada cartapai ni kita dapat hasil dia, kita nampak hasilnya yang menaiki basikal dengan menaiki kereta sama. Okey, bilangan muridnya sama. Okey. Apakah cara utama murid datang ke sekolah? Ini ni dia tanyalah. Cara utama, maknanya kat sini paling ramai adalah yang menaiki bas. Maknanya paling utama sekali murid-murid kebanyakannya menaiki bas. Okey, daripada cartapai ini kita akan dapat hasil dan kita akan dapat lihat cara murid datang ke sekolah yang mana paling ramai. Okey, sama ada berjalan kaki, menaiki bas, menaiki basikal ataupun menaiki kereta. Okey, kemudian ini adalah cara mentafsir data menggunakan carta palang. Okey, carta palang kat sini ini adalah carta palang. Okey. Okey, kat sini kita baca. Berapakah perbezaan jarak yang dilalui oleh kereta mainan A dan E? Okey, jarak. Maknanya kat sini murid ini mentafsirkan data dengan menggunakan cara kaedah carta palang. Okey. Okey, jadi kat sini carta palang dia, kat sini kereta mainan ada 5 jenis A, B, C, D dan E. Kemudian jarak yang dilalui bagi setiap kereta mainan. Contohnya kereta mainan A, jarak yang dilalui adalah, kita baca kat sini carta palang dia 50 cm. Okey, kereta mainan B, jarak yang dilalui kita baca kat sini 20 cm. Kemudian kereta mainan C, jarak yang dilalui oleh kereta mainan tersebut 40 cm. Kemudian kereta mainan D, jarak yang dilalui adalah 30 cm. Dan kereta mainan E, jarak yang dilalui adalah 10 cm. Okey, ini adalah cara membaca data menggunakan carta palang. Okey. Jadi kat sini dapat kita lihat daripada carta palang ini kita dapat melihat hasilnya jarak yang dilalui oleh kereta mainan A adalah yang paling jauh. Maknanya kat sini kita nampak kereta mainan A adalah jarak dia yang dilaluinya adalah 50 cm, iaitu paling jauh daripada kereta mainan B, C dan
E. Jadi kat sini kita nampak kereta mainan A adalah paling jauh berbanding yang lain. Okey. Kereta mainan mana yang paling dekat adalah kereta mainan E. Okey, sebab jumlah ni adalah 10 cm je jarak dia. Okey, daripada carta palang ini kita boleh baca dan kita boleh mentafsir data menggunakan carta palang. Okey, ini adalah carta, kemudian adalah carta pengelasan. Carta pengelasan ialah mentafsir data dengan cara mengelas. Okey, mengelas. Okey, contoh kat sini. Berapakah cara haiwan membiak? Okey, tafsiran data. Okey, daripada tafsiran data ini ditukarkan. Okey, daripada penerangan ini ditukarkan dalam bentuk mengelas. Okey, dalam bentuk pengelasan. Okey, ini adalah pengelasan. Kita kelas. Okey, cara haiwan membiak, kita kelas dia secara bertelur dan melahirkan anak. Kemudian senaraikan haiwan yang bertelur. Kemudian senaraikan haiwan yang melahirkan anak. Okey, jadi di sini kita dapat lihat pengelasan haiwan mengikut cara haiwan membiak. Okey. Okey, jadi daripada tafsiran data ini kita boleh baca dan kita boleh beritahu buaya, ikan dan ayam bertelur. Okey, manakala gajah, kucing dan serigala melahirkan anak. Okey. Daripada pengelasan ini kita dapat tafsirkan data daripada bentuk carta pengelasan. Kita boleh mentafsirkan data. Okey. Okey. Itu saja cara pentafsiran data. Okey, ataupun cara mentafsir data. Ada 5. Okey, murid-murid perlu tahu bagaimana untuk mentafsir data. Ada 5, iaitu dengan kaedah jadual, carta pai, carta palang, carta pengelasan dan penerangan. Okey, murid perlu tahu apa itu jadual, apa itu carta pai, apa itu carta palang, apa itu carta pengelasan dan apa itu penerangan. Okey, seperti yang saya terangkan. Okey, ini saya ulang balik. Ini dalam bentuk jadual. Okey, daripada gambar ditukarkan dalam bentuk jadual. Okey, kemudian ini adalah dalam bentuk penerangan. Okey, daripada perbualan atau dialog, itu adalah penerangan, mentafsir data dengan kaedah penerangan. Okey, kemudian mentafsir data dalam bentuk carta pai. Okey, ini adalah carta pai. Kena pasti ini bentuk carta pai. Okey, kemudian ini adalah bentuk carta palang. Okey, dan yang ini adalah bentuk carta pengelasan. Okey. Jadi untuk hari ini saya hanya menerangkan apa itu jenis-jenis mentafsir data. Apa jenis-jenis yang kita gunakan untuk mentafsir data. Okey, ada 5 jenis-jenis mentafsir data. Okey, jadi murid pun perlu tahu apa itu mentafsir data. Okey. Untuk tugasan kali ini, selepas murid mendengar penerangan saya, okey, cikgu nak kamu semua salin jenis mentafsir data yang cikgu terangkan dalam video dan boleh rujuk buku teks muka surat 8 dan 9. Okey. Okey, saya minta murid salin maksud mentafsir data. Okey, pertama sekali salin maksud mentafsir data. Salin saya tak nak print ataupun tak nak saya nak tulis menggunakan pensel Okey, tajuk dia mentafsir data. Okey, ini tajuk dia. Okey, kemudian tulis kemudian apa itu mentafsir data? Tulis maksud dia. Okey, kemudian ada berapa cara mentafsir data? Ada 5. Tolong tuliskan dalam bentuk peta awan. Okey, peta awan yang saya buat dalam video ni. Okey, kemudian okey, buat jadual. Bentuk jadual saya nak murid buat jadual yang bawah ni. Okey, gambar ni tak perlu. Okey, jadual saja. Okey, kemudian penerangan. Okey, tulis dialog dia. Okey, dialog dia tulis.
Orang ni, gambar orang ni kalau nak print tak apa, tapi tulisan ni kena tulis. Okey, kemudian dalam bentuk catapai pun lukis. Ni ambil benda yang bulat, yang nampak bulat dengan supaya dapat bentuk bulat yang betul. Kemudian cuba buat seperti macam dalam gambar ni lah. Okey. Ini semua kena tulis. Gambar orang ni tak perlu lukis, cuma tulis je soalan dia. Okey, kemudian dalam bentuk carta palang. Okey, lukis carta palang ni. Kemudian soalan ni dan bawah yang bawah ni salin. Okey, kemudian carta pengelasan pun salin seperti yang dalam cikgu buat ni. Okey, itu sahaja untuk tugasan kali ini. Hanya menyalin bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis mentaksir data. Okey, dalam bentuk-bentuk jenis-jenis atau bentuk-bentuk mentaksir data seperti yang tadi saya cakap, jadual, catapai, carta palang, penerangan, carta pengelasan. Okey, ada 5. Okey, jadi murid-murid, saya nak murid-murid salin jenis-jenis mentaksir data ini supaya murid lebih faham apa itu carta palang, apa itu catapai, apa itu carta pengelasan dan dan penerangan. Carta penerangan. Okey, jadi tiada latihan, hanya salin nota ataupun lukis jenis-jenis mentaksir data. Itu sahaja untuk hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada minggu ini. Esok kita akan kembali ke sekolah untuk menjalankan pembelajaran secara bersemuka. Okey, itu saja. Kita berjumpa lagi pada hari esok. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.